أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. Maksudnya, dan Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul yang sudah pun didahului oleh beberapa orang Rasul yang telah mati atau terbunuh. Jika demikian, kalau ia pula mati atau terbunuh, patutkah kamu berpaling tadah menjadi kafir? Dan ingatlah sesiapa yang berpaling tadah menjadi kafir, maka ia tidak akan mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Dan sebaliknya, Allah akan memberikan balasan pahala kepada orang-orang yang bersyukur akan nikmat Allah yang tidak ada bandingannya itu. Dan tiap-tiap makhluk yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, iaitu satu ketetapan ajal yang tertentu masanya yang telah ditetapkan oleh Allah. Dan dengan yang demikian, sesiapa yang menghendaki balasan dunia, kami berikan bahagiannya dari balasan dunia itu. Dan sesiapa yang menghendaki balasan akhirat, kami berikan bahagiannya dari balasan akhirat itu. Dan kami pula akan memberi balasan pahala pada orang-orang yang bersyukur. Dan beberapa banyak daripada nabi-nabi dahulu telah berperang dengan disertai oleh ramai orang-orang yang taat kepada Allah. Maka mereka tidak merasa lemah semangat akan apa yang telah menimpa mereka perjalanan Allah. Dan mereka juga tidak lemah tenaga dan tidak pula mahu tunduk kepada musuh. Dan ingatlah, Allah sentiasa mengasihi orang-orang yang sabar. Dan tidaklah ada yang mereka ucapkan semasa perjuangan selain daripada berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami dan perbuatan kami yang melampau dalam urusan kami, dan teguhkanlah tapak pendirian kami dalam perjuangan, dan tolonglah kami mencapai kemenangan terhadap kaum yang kafir. Oleh itu Allah memberikan kepada mereka pahala dunia kemenangan dan nama yang harum, dan pahala akhirat yang sebaik-baiknya, nikmat syurga yang tidak ada bandingannya. Dan ingatlah, Allah sentiasa mengasihi orang-orang yang berbuat kebaikan. Ayat ini masih lagi menceritakan tentang peperangan Uhud. Apabila para sahabat yang engkar arahan Nabi supaya mengawal bukit yang penting kerana turun memungut harta rampasan perang yang tinggalkan oleh musuh, menyebabkan kedudukan mereka diambil oleh musuh dan tentera Islam dalam keadaan terkepung. Sahabat-sahabat terpaksa mempertahankan Nabi SAW. Dengan jasad-jasad mereka dijadikan benteng perisai untuk menghalang senjata-senjata sapa ke Nabi.
menadah melakan, menadah jasad. Ada yang gugur syahid. Dan memang sahabat-sahabat Nabi ini berebut nak mati syahid. Disebut dalam ayat yang dahulu, walaqad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqaw faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun. Tuhan kata, aku tahu kamu bercita-cita untuk mati di medan perjuangan, dan kamu lihat sendiri rakan-rakanmu mati yang gugur syahid. Sebab mereka berebut nak mati ini kerana mereka percaya mati syahid sangat besar fadilatnya. Sebaik saja gugur, mengalir darah, dosa diampun oleh Allah. Diampun Allah. Dan boleh beri syafaat 70 orang keluarga yang masuk neraka pada hari kiamat. Ini kelebihan orang yang mati syahid. Menyebabkan mereka berebut untuk mati syahid. Tapi mati syahid ini bukan mudah. Kena ajar di sisi Allah. Allah menentukan ajal. Kalau orang tu tak mati, tak mati macam mana pun. Belum siapa ajar dia. Ketetapan Allah, bukan manusia boleh buat. Mu tengok sendiri rakan-rakanmu yang mati. Di tengah mereka mempertahankan itu, tiba-tiba dia sebarkan Muhammad sudah dibunuh. Muhammad sudah dibunuh kerana ada seorang musyrikin sempat memukul kepala Nabi sehingga berdarah. Lalu beritahu ke kawan dia, Muhammad dah mati dah. Lalu syaitan masuk dalam hati orang Islam. Rasulullah dah mati. Bila dengar Nabi mati, ada yang lemah semangat. Dengar Nabi yang mati lembek, yang lemah semangat. Ada yang pusing balik ke Madinah. Muslimat tunggu nak tahu berita. Lalu tanya pasal apa balik, Nabi dah mati. Lalu muslimat ambil batu tagur mereka ni, lontar, mau lari Nabi mati dengan Nabi lah. Dan ada sahabat-sahabat yang mengatakan Rasulullah mati, kita masih ikut Nabi, mati dengan Nabi. Mereka lawan habis-habisan, dan mereka mengatur strategi baru, berundur ke Teluk Bukit Uhud dan naik ambil kawasan tinggi. Musuh tak berani rapat lagi. Musuh berundur. Dalam keadaan Allah Ta'ala menurunkan ayat, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Tiadalah Muhammad melainkan dia seorang rasul, seorang manusia yang dilantik menjadi rasul. Telah terdahulu daripada Muhammad rasul-rasul yang lain. Rasul-rasul yang lain ramai, ribu rasul zaman dulu. Ratus, ada kata ratus rasul zaman dulu. Ramai. Apa imma ta'u qutilan khalabtum ala aqabikum? Rasul zaman dulu mati. Ada yang mati sakit, tua. Ada yang mati dibunuh. Ada rasul yang dibunuh. Dibunuh oleh musuh-musuh Islam. Mati rasul-rasul ini. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan ada lagi Nabi yang mati dibunuh. Dikurung dalam telaga, letak batu besar, mati. Ada rasul-rasul yang mati. Apa imma ta'u qutilan qalabtum ala aqabikum? Adakah jika sekiranya Muhammad mati atau Muhammad dibunuh, maka tumit kamu berpusing. Kamu meninggalkan Islam, berpaling tadah daripada Islam, kerana Nabi sudah tidak ada lagi, jadi kafir semula. Wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a. Sesiapa yang tumitnya berpaling jadi kafir, meninggalkan Islam, dia tidak memberi mudarat sedikit pun kepada Allah. Tak ada mudarat pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala Maha berkuasa. Allah Ta'ala Rabbul Alamin. Agamanya tidak mati walaupun kamu menyeleweng. Nabi Musa kata kepada Bani Israil, wa in takfur antum wa man fir jami'an. Jika kamu, wahai Bani Israil, kamu kafir, dan seluruh manusia kafir belaka, tak mau beriman,
Allah Ta'ala maha perkasa lagi maha terpuji, kata Nabi Musa. Nabi Musa gerak kepada Bani Israel ni, tambah dengan kata sangat, wahai Bani Israel, kalau kamu pakai kafir belaka, semua manusia atas muka bumi ni kafir belaka, Allah Ta'ala maha terpuji, Allah Ta'ala maha perkasa, tak ada siapa yang boleh mengalahkan Allah, kata Nabi Musa. Maksud yang sama. Barang siapa yang berpaling tadah daripada Islam, dia tidak boleh mematikan Islam, tidak boleh memberi mudarat sedikit pun kepada Islam. Wa sayajillahu syakirin, Allah Ta'ala membalas kepada mereka yang bersyukur di atas nikmat Islam. Allah Ta'ala balas pada mereka yang teguh dengan Islam, yang bersyukur atas nikmat Islam. Dapat kemenangan dunia kalau panjang umur, dapat kemenangan akhirat kalau mati. Allah Ta'ala mesti memberi ganjaran yang besar kepada mereka yang bersama dengan Islam, sama ada menang ataupun kalah, hidup ataupun mati, timbul atau tenggelam, terus dengan Islam. Senang, susah, bangsat, orang buat macam mana pun tetap dengan Islam. Allah Ta'ala memberi ganjaran kepada mereka yang bersyukur. Ini janji Allah Ta'ala. Kerana nikmat Islam, nikmat yang paling besar. Tak boleh pandang nikmat harta, nikmat pangkat, nikmat kedudukan, nikmat umur. Nikmat-nikmat ni atas dunia saja. Nikmat Islam daripada dunia sampai ke akhirat. Nikmat yang tidak ada bandingan. Barang siapa yang teguh dengan Islam, Allah Ta'ala balas kerana syukurnya dengan nikmat Islam itu. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Belum kita terjemah ayat ni, kita dah baca dulu. Bila Nabi wafat, sahabat-sahabat Nabi sedih, Sayyidina Abu Bakar baca ayat ni. Bila baca ayat ni, barulah sedar belaka, naik semangat semula, bangkit semula. Allah Ta'ala kata lagi, wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Dan tiadalah bagi diri seseorang itu mati melainkan dengan izin Allah, mengikut ketentuan ajal yang ditulis oleh Allah Ta'ala. Yang menentukan umur Allah Ta'ala, bukan manusia. Walaupun dikepung oleh musuh, semuanya pakat nak bunuh dia, kalau ajal dia tak siapa, tak mati. Duduk di rumah sekalipun, kurung dalam rumah takut mati, siapa ajal, mati juga. Ini ajal ketetapan Allah. Ajal seseorang tidak panjang dengan sebab dia mencegah kemungkaran. Ulama kata, hadis pun kata, seorang itu jangan takut nak cegah kemungkaran, takut nak cegah kemungkaran berlaku, takut matinya bunuh dia orang. Tidak, Allah Ta'ala menentukan ajal. Bila percaya hak ni, seseorang tu berani, takut menghadapi siapa saja, tak gun dalam menegakkan Islam, berani, berani menghadapi siapa sahaja, berani. Di sinilah contoh sahabat-sahabat Nabi ataupun tabi'in yang berani menegakkan Islam. Berani. Contohnya Rubai' bin Amir. Kita baca kisah dia minggu lepas. Saat dia bakal tugas dia bertemu dengan Rustam, panglima tentera Parsi, kerajaan besar dunia. Masuk dalam khemah panglima tentera Parsi Rustam, jeneral yang paling tinggi sekali. Dihampar dengan permadani yang tebal, permadani yang mahal harganya. Rubai' masuk dengan lembing, dengan tombak pikul di depan Rustam. Dia letak mata tombak ke bawah. Letak mata tombak ke bawah, tikam permadani, buat kaca permadani malah tu di depan Rustam, menunjukkan keberaniannya berdepan dengan panglima Parsi. Pasal apa? Kerana melihat kebesaran Allah SWT. Tak takut kebesaran Allah Ta'ala yang menentukan. Nabi Musa AS dengan Bani Israel ketika berundur daripada Mesir, sapa di tepi laut. Sapa tepi laut, waktu siang hari, paling belakang tengok debu menjulang ke langit, menandakan betapa ramainya bala tentera Firaun
yang sedang memburu mereka. Ada ulama kata jumlah 1 juta ada tentera. Bani Israel dalam ratus ribu. 1 juta tentera Firaun mengejar dia. Bila tengok lebu menjulang di langit, bila saya kata inna lamudrakun. Inna lamudrakun. Kita akan dapat ditangkap. Akan dapat dibunuh. Abilah kita kali ini. Kamu ni Musa pandai sangat, suruh lari. Duduk di Mesir balik-balik. Ajak lari. Sekarang ni Firaun kejar kita. Lauk di hadapan. Bala tentera dia yang ramah di belakang. Inna lamudrakun. Abilah kita. Nabi Musa kata, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Kalla, tidak sekali-kali. Nabi Musa kata. Mereka tak boleh menangkap kita. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Bersama dengan aku, Tuhan aku. Tuhan akan tunjukkan jalan bagaimana menyelamatkan diri. Nabi Musa. Nabi Musa menunjukkan sifat seorang Rasul yang beriman, yang kuat iman. Tak takut, tak gementar. Dengan 1 juta pada tentera Firaun. Kerana kekuasaan Allah lebih lagi. Berani. Tariq bin Ziyad bawa pada tentera belah-belah ribu mendarat di Spanyol. Sebuah kerajaan daripada utara Afrika. Lalu diperintah supaya kapal yang bawa dibakar. Dibakar kapal. Tak boleh balik dah. Tariq berucap mengatakan, musuh di hadapan kamu, laut di belakang kamu. Di mana nak lari? Kata Tariq. Musuh di hadapan, laut di belakang. Habis kena bakar kapal. Aku denganmu juga. Tariq kata, aku dengan kamu juga. Dengan bala tentera ini, Tariq bin Ziyad berjaya menawan Spanyol. Mengalahkan musuh yang berlipat kali ganda besarnya. Dengan izin Allah. Bukan saja zaman Nabi, termasuk zaman selepas Nabi. Ini berlaku. Kerana mati ditetapkan oleh Allah. Di sinilah orang Islam, bila berjumpa dengan musuh, tak boleh undur. Tak boleh undur. Sama ada mati, ataupun menang. Kecuali berundur kerana strategi peperangan. Diizinkan. Berundur kerana nak bergabung dengan kawan di belakang. Nak meneruhkan lawan lagi. Ini diizinkan. Kalau undur lagi, tak boleh. Dosa besar. Dosa besar. Ini sebut dalam Al-Quran. Dosa besar. Ini orang Islam. Kerana orang Islam dia percaya kepada kebesaran Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang menentukan ajal seseorang. Wa man yurid sawabad dunya nu'tihi minha. Barang siapa yang hendak ganjaran dunia, aku beri padanya, Tuhan kata. Barang siapa yang nak dunia, aku beri. Wa man yurid sawabal akhirati nu'tihi minha. Barang siapa yang nak ganjaran hari akhirat, aku akan beri juga, Tuhan kata. Wa sanajzi syakirin. Dan kami akan balas pahala yang besar pada orang yang bersyukur dengan nikmat Islam. Itu ayat ini. Barang siapa yang nak dunia, aku beri, Tuhan kata. Barang siapa yang nak akhirat, aku beri juga. Aku beri juga. Dan Allah Ta'ala memberi ganjaran yang besar kepada mereka yang bersyukur. Dapat ganjaran dunia, dia bersyukur kepada Allah Ta'ala. Boleh pahala. Dapat akhirat pula, lagi besar ganjarannya, upahnya, lagi besar. Ada orang boleh ganjaran dunia, mampu situ. Habis situ dengan dunia aja. Tak ada, lupa pada hari akhirat. Bunuh kan. Orang yang bersyukur pada Islam, boleh dunia ikut Islam. Jadi jambatan menuju ke syurga di hari akhirat. Kalau orang tak nampak akhirat, boleh jambatan dunia, buat jambatan ke neraka. Tak ada bahagian untuk akhirat. Ini Tuhan kata. Aku akan balas, kami akan balas kepada mereka yang bersyukur. Setelah Tuhan beri semangat. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu rabbiyuna katsir. Beberapa banyak nabi-nabi zaman dahulu yang berperang bersama dengannya. Orang yang rapat dengan Tuhan. Rabbiyuna katsir. Pengikut-pengikut nabi zaman dahulu yang rapat dengan Allah. Berjuang dengan nabi. Berjuang dengan Rasul. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah. Tidaklah mereka merasa hina. Mereka merasa takut dan pengecut. Dan sebab mereka ditimpa bencana, kesusahan
dalam perjuangan menegakkan agama Allah. Sama ada mereka mati dibunuh atau mereka cedera dan luka, tak takut. Pengikut zaman dahulu, rabbiyuna kathir, orang yang rapat dengan Tuhan. Tak sedih dengan apa yang ditimpu oleh dia. Terus. Sahabat-sahabat begini kisahnya. Satu cerita yang menarik. Dalam satu peperangan, ada sahabat tu kena panah, tubik mata. Nabi ambil mata ubus semula, cerah mata dia. Sahabat tua cerah mata dia. Abu Sufyan dalam satu peperangan, Abu Sufyan ni ketua perang Uhud ni, ketua kafir dalam perang Uhud. Abu Sufyan ni ketua kafir dalam perang Uhud. Lepas tu dia masuk Islam. Dia masuk Islam dan berjuang dengan Nabi. Dalam satu peperangan, Abu Sufyan kena panah di mata. Lalu Nabi nak ambil, nak ubuh pula mata dia. Macam hak sahabat tadi, cerah. Abu Sufyan kata, jangan, biar gini mata saja. Kerana saya lawan Islam dulu. Dulu saya lawan Islam, saya lawan Nabi, perang Nabi. Padang Tuhan ajar saya, biar buta begini, kata dia. Nabi lot beritulah. Maka Abu Sufyan buta sebelah. Ini. Pama wahanu lima asabahum fi sabilillah. Mereka tidak berasa lemah. Mereka tidak berasa takut. Apa yang mereka terima dengan sebab mereka berjuang menegakkan Islam. Dengan sebab mereka mati ataupun cedera. Wa ma dha'ufu, dan mereka tidak lemah meneruskan perjuangan. Tak lemah walaupun luka-luka dalam perang Uhud, terus meneruskan perjuangan. Kita akan baca ada kemudian ayat-ayat menyebut bagaimana balik pada perang Uhud, Nabi suruh pergi semula kejar musuh. Lalu mereka bangkit semula menyahut seruan Nabi. Ada yang dipapah, yang sudah cedera ikut kejar musuh, dan musuh lari. Ini bukti wa ma dha'ufu, dan mereka tidak lemah dengan sebab mereka cedera dan sebagainya. Wa mastakanu, dan mereka tidak berasa hina, dan mereka tidak tunduk pada musuh-musuh Islam. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah Ta'ala sangat kasih pada orang-orang yang sabar menghadapi ujian, menegakkan agama, memenangkan agamanya. Wa ma kana qawluhum illa an qalu, dan tidak adalah kata-kata mereka malaikat mereka menyebut kepada Allah, Rabbana ighfir lana dhunubana, wahai Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami. Perlu dia apa orang kafir? Boleh dengan sebab kita tewah ni, kita buat salah, kita buat silap, maka Tuhan ajar kita, Rabbana ighfir lana dhunubana, wahai Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami. Dia dah doa, wahai Tuhan yang mampu habis musuh ni. Tak. Wahai Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Takut kami buat salah, takut. Sebab itulah tak menang. Sebab itulah jadi begini. Ada dosa. Ampuni dosa-dosa kami. Wa israfana fi amrina, dan melampau kami dalam urusan kami. Boleh kami kan jadi kami tak jaga adab, tak jaga disiplin, tak jaga peraturan, melampaui batas. Wahai Tuhan, ampunilah kami. Dengan sebab kita langgar peraturan, Tuhan tak beri menang. Adabnya tak ada, Tuhan tak beri menang. Memanglah berlaku. Malam-malam tak apa posta, sampai pukul 3 pagi. Lepas tu subuh dah bayar. Contohnya. Contohnya bukan bayar. Semudah je. Subuh kena sembahyang. Walaupun bangun tengah malam pun. Kecuali dok sedar. Itu. Dalam keadaan kami melampaui batas. Kami dah jalan tugas. Tiba-tiba ada kami tinggal tugas. Tanggungjawab dengan Tuhan. Wasabbit aqdamana, dan tetapkan pendirian kaki kami, tak lari dalam medan perjuangan. Wangsurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami dalam menghadapi orang-orang yang kafir yang menentang Islam. Lalu Tuhan jawab, fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah. Lalu Allah Ta'ala berikan kepada mereka kelebihan atas dunia. Atas dunia Tuhan beri kelebihan dah, tak susah hidup. Tak ada apa-apa, senang, tak lapar. Berkat.
Ada orang boleh jota-jota, susah tak negara tidur. Kita boleh ratus-ratus di negara tidur molek. Ada orang boleh sampai jota-jota, tak negara tidur. Tak negara tidur. Ini. Fa'atahumullahu sawabad dunya. Lalu Tuhan beri kepada kami pahala atas dunia. Senang, tak ada apa-apa. Ada orang boleh balok, boleh tu, boleh ni, duduk negara tidur nak jaga kepiting. Sampai aku gak daun tinggi pula jadi macam-macam. Ha. Ada orang tak ada apa, sihat je, tak ada apa. Balam boleh sikit. Tuhan beri berkat atas dunia. Wa husna sawabil akhirah, dan yang lebih baik pahala di hari akhirat. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah Ta'ala mengasihi orang-orang yang buat baik. Orang buat baik kerana agama, kerana Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنا نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu taatkan orang-orang yang kafir, nescaya mereka akan menolak kamu kembali kepada kekufuran. Lalu menjadilah kamu orang-orang yang rugi. Janganlah kamu taatkan mereka. Bukan taatlah kepada Allah pelindung kamu, dan dialah sebaik-baik penolong. Kami akan isikan hati orang-orang kafir itu dengan perasaan gerun, disebabkan mereka mempersekutukan Allah dengan benda-benda yang mereka sembah, yang Allah tidak menurunkan sebarang keterangan yang membenarkannya. Dan tempat kembali mereka ialah neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang zalim. Dan demi sesungguhnya Allah telah menepati janjinya memberikan pertolongan kepada kamu ketika kamu berjaya membunuh mereka beramai-ramai dengan izinnya, sehingga kemasa kamu lemah, hilang semangat untuk meneruskan perjuangan, dan kamu berbalah dalam urusan perang itu, serta kamu pula menderhaka melanggar perintah Rasulullah SAW. Sesudah Allah perlihatkan kepada kamu akan apa yang kamu sukai, kemenangan dan harta rampasan perang.
Di antara kamu ada orang yang menghendaki keuntungan dunia semata-mata. Dan di antara kamu ada orang menghendaki akhirat. Kemudian Allah memalingkan kamu daripada menewaskan mereka untuk menguji iman dan kesabaran kamu. Dan sesungguhnya Allah telah memaafkan kamu semata-mata dengan limpah kurnia-Nya. Dan ingatlah Allah sentiasa melimpahkan kurnia-Nya kepada orang-orang yang beriman. Ingatlah ketika kamu berundur lari dan tidak menulis pada sesiapa pun, sedang Rasulullah SAW yang masih berjuang dengan gagahnya memanggil kamu dari kumpulan yang tinggal di belakang kamu untuk berjuang terus, tetapi kamu tidak mematuhinya. Oleh itu Allah membalas kamu dengan peristiwa yang mendukacitakan kekalahan, dengan sebab perbuatan kamu menderhaka yang menceritakan Rasulullah, supaya kamu tidak bersedih hati akan apa yang telah luput dari kamu, dan tidak boleh bersedih akan apa yang telah menimpa kamu. Dan ingatlah Allah amat mengetahui dengan mendalam akan apa jua yang kamu lakukan. Kemudian sesudah kamu mengalami kejadian yang menduktikan itu, Allah menurunkan pada kamu perasaan aman tentram, yaitu rasa mengantuk yang meliputi segolongan daripada kamu. Golongan yang teguh imannya lagi ikhlas, sedang segolongan yang lain yang hanya mementingkan diri sendiri, menyangka terhadap Allah dengan sangkaan-sangkaan yang tidak benar, seperti sangkaan orang-orang jahiliah. Mereka berkata, adakah bagi kita sesuatu bahagian dari pertolongan kemenangan janjikan itu? Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya perkara yang telah dijanjikan itu semuanya tertentu bagi Allah. Dialah sahaja yang berkuasa melakukannya menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan. Mereka menyembunyikan dalam hati mereka apa yang tidak mereka nyatakan kepadamu. Mereka berkata sesama sendiri, kalaulah ada sedikit bahagian kita dari pertolongan yang dijanjikan itu, tentulah orang-orang kita tidak terbunuh di tempat ini. Katakanlah wahai Muhammad SAW, kalau kamu berada di rumah kamu sekalipun, nescaya keluarlah juga orang-orang yang telah ditakdirkan oleh Allah akan terbunuh itu ke tempat mati masing-masing. Dan apa yang berlaku di medan perang Uhud itu dijadikan oleh Allah untuk menguji apa yang ada dalam dada kamu dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hati kamu. Dan ingatlah, Allah sentiasa mengetahui akan segala isi hati yang ada dalam dada. Bahawasanya orang-orang yang telah berpaling melarikan diri di antara kamu pada hari bertemu dua angkatan tentera Islam dan kafir dalam peperangan Uhud itu, sesungguhnya mereka hanya telah digelincirkan oleh syaitan dengan sebab sebahagian dari perbuatan-perbuatan yang salah yang mereka telah lakukan pada masa yang lalu. Dan demi sesungguhnya Allah telah memaafkan mereka, kerana sesungguhnya Allah amat pengampun lagi amat penyabar. Ayat ini masih lagi menceritakan tentang peperangan Uhud. Peperangan yang menguji orang-orang yang beriman. Ujian yang dahsyat, sehingga menggugurkan 70 para syuhada, termasuk Sayyidina Hamzah, bapa saudara Nabi SAW, dan keluarga yang lain. Ramai sahabat yang mendapat luka-luka, termasuk batang tubuh Nabi SAW tidak dikebalkan oleh Allah, mendapat luka berdarah wajahnya, darah melilih pada jasadnya. Ujian daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mendidik orang beriman supaya menambahkan imannya dan membersihkan kumpulan Islam daripada orang-orang munafik. Firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Wahai orang-orang yang telah beriman, jika sekiranya kamu mentaati orang-orang yang kafir, nescaya mereka itu memesongkan kamu berpusing kepada kekufuran, dan kamu terpusing mendapat kerugian dunia dan kerugian di hari akhirat. Mereka ialah orang-orang munafik yang mengaku beriman,
apabila terpengaruh dengan hasutan orang-orang Yahudi Abdullah bin Ubay dan rakan-rakannya. Bila Nabi mendapat maklumat bahawa tentera musuh sedang berkumpul untuk menyerang Madinah, lalu Nabi bermesyuarat dengan sahabat-sahabatnya. Abdullah bin Ubay mencadangkan supaya berperang di Madinah. Tunggu musuh datang. Berperang di lorong-lorong Madinah. Muslimat boleh berperang di jendela rumah, pintu rumah, membantu. Nabi cenderung dengan pandangan ini pada awalnya. Tetapi kebanyakan para sahabat menyatakan lebih baik berperang di luar Madinah. Jangan berperang dalam Madinah. Kalau perang dalam Madinah, kita menang tak apa. Kalau kita tewas, pertahanan akhir tak ada lagi. Maka baik berperang di luar Madinah. Sekali berlaku kesilapan, kita berundur dan melawan lagi. Akhirnya Nabi menerima pandangan majoriti sebagian besar sahabat. Khususnya mereka yang tak hadir perang Badar merasa rugi. Sangat bersemangat. Nabi pulang ke rumah memakai baju perang. Baju rantai. Baju rantai, baju untuk menahankan daripada panas dan sebagainya. Nabi pun pakai baju rata, tak mandi minyak. Ni mandi minyak dari kebakaran. Nabi pakai baju rantai. Pakai kepiah besi. Pakai yang perang. Menyediakan. Abdullah bin Ubay membisik-bisikkan. Apa ni tak ikut Nabi? Apa ni tak kena? Apa ni tak kena? Mereka yang lemah iman terpengaruh dengan Abdullah bin Ubay. Sehingga dalam masa Nabi berjalan, bila sahabat-sahabat yang memberi pandangan berperang di luar Madinah berjumpa Nabi nak tarik balik cadangan, Nabi kata tidak. Seseorang Nabi bila sudah membuat keputusan, bila sudah memakai pakaian perang untuk keluar, tidak akan berundur lagi, kata Nabi. Keluar. Di tengah jalan, Abdullah bin Ubay masih menghasut lagi. Menyebabkan 1,000 dikatakan hampir 300 orang berpusing ikut Abdullah bin Ubay. Tinggal 700 orang atau 800 orang terpengaruh. Inilah dimaksudkan ayat ini. Terpengaruh dengan orang kafir, orang munafik yang menipu, terpesong iman. Terpesong iman kamu. Jangan ikut orang-orang munafik ini. Balillahu maulakum. Bahkan Allah Tuhan kamu yang sebenar, yang memelihara kamu, yang menolong kamu, yang memberi perlindungan pada kamu. Taatlah kepada Allah. Wa huwa khairun nasirin. Dialah sebaik-baik penolong yang menolong dalam peperangan. Peperangan itu adalah dengan pertolongan Allah Ta'ala. Mesti percaya. Orang Islam kena percaya kemenangan dengan pertolongan Allah. Bukan dengan sebab duit, bukan dengan sebab jumlah orang, tapi dengan sebab pertolongan Allah Ta'ala. Duit mesti disumbangkan dengan ikhlas. Dengan sebab itu Allah Ta'ala sebut, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Dan bersedialah sekadar kemampuan kamu dengan kekuatan. Bersedia sekadar kemampuan kamu. Jangan susuk kemampuan kita, sembunyi kemampuan kita. Allah Ta'ala tahu. Kita mampu derma 100, derma RM5 je. Kedekut, bakhil, Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala tahu apa yang ada dalam hati manusia. Belanjakan apa yang kamu mampu sekadar kemampuan kamu. Sediakan segala alat-alat untuk berlawan, untuk menentang musuh sekadar kemampuan kamu. Bila kamu sediakan habis kemampuan kamu, Allah Ta'ala Maha mengetahui, Allah Ta'ala tolong kamu, walaupun musuh lebih ramai berlipat kali ganda daripada kamu. Nabi kata, lan yughlaba min asnai asyarat min qillah. Orang Islam tak boleh dikalahkan. Min asnai asyarat alfan min qillah. Kalau bina orang Islam 12,000, mereka tak mungkin dikalahkan oleh musuh yang berlipat kali ganda. Nabi kata. Orang Islam 12,000, musuh 100,000, musuh 1,000,000. Orang Islam tak kalah. Sekarang ni orang Islam 1 bilion lebih. Tapi kalah. Mengapa? Tak cukup syarat. Ramai saja je. Tidak memenuhi syarat, tidak ada keikhlasan yang secukup-cukupnya. Dengan sebab itulah Allah Ta'ala tak beri kemenangan lagi. Bila memenuhi syarat, Allah Ta'ala beri kemenangan.
Firman Allah Ta'ala, sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ar-ru'ba bima asyraku billah ma lam yunazzil bihi sultana. Allah Ta'ala campurkan ke dalam hati orang-orang kafir itu rasa gerun, rasa takut terhadap orang yang beriman, dengan sebab mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain yang tak ada hujah bagi mereka. Tak ada Tuhan melainkan Allah. Tuhan lain daripada Allah tak ada hujah. Tak ada bukti Allah Tuhan yang benar. Wa ma'wahumun nar, tempat orang kafir itu dalam neraka. Wa bi'sa maswaz zalimin, seburuk-buruk tempat kepada orang yang zalim. Neraka seburuk tempat pada orang yang zalim. Itu kenyataan Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala berkata, walaqad nasarakumullahu wa'adahu tahussunahum bi'idnih. Sesungguhnya Allah telah membenarkan janjinya kepada kamu. Apabila kamu dapat merasakan musuh dengan kekalahan. Dalam perang Badar dulu, jumlah kamu yang sedikit, kamu dapat merasakan musuh dengan kekalahan. Dalam perang Uhud, pada masa permulaan perang Uhud, musuh melarikan diri. Permulaan perang Uhud, Allah Ta'ala buktikan pertolongannya, musuh melarikan diri. Hatta idza fashirtum wa tanaza'tum fil amri, sehingga kamu melakukan perkara yang menggagalkan diri kamu sendiri. Bila musuh lari, musuh meninggalkan harta rampasan yang dibawa. Kerana orang kafir ni, perangai dia berperang, dia bawa binatang ternakan, bawa barang perhiasan nak beri semangat. Orang puang di belakang dia nak beri semangat. Itu perangai orang jahiliah. Bila mereka lari, mereka tinggal barang-barang banyak, melarikan diri. Bila tengok barang-barang banyak ni, kamu jadi lemah semangat. Tengok barang bersepah. Wa tanaza'tum fil amri, kamu berbalah. Nabi memerintahkan satu pasukan pemanah, diketuai oleh Abdullah bin Jur'an, mengawal bukit Romah, satu bukit kecil dekat bukit Uhud. Antara bukit itu dengan bukit Uhud, markah besar, markah operasi, markah tentera, markah gerakan, markah pemerintah. Nabi duduk di markah ini, duduk di markah pemerintah ni. Yang duduk di bukit pengawal ni, bila tengok harta rampasan perang, orang di bawah duduk pungut barang. Orang duduk atas bukit tak tahan tengok orang pungut barang nak pergi kaki. Takut dang korang. Dang korang. Lupa arahan itu. Turun pergi pungut. Dan mereka tak dengar. Abdullah bin Jur'an kata, jangan. Rasulullah kata jangan tinggal bukit ini. Tak peduli. Tinggal dia bawa orang saja. Sebahagiannya turun. Wa tanaza'tum fil amri. Kamu berbalah sesama kamu sendiri. Tak ikut arahan. Wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun, dan kamu derhaka, tak ikut arahan setelah Allah Ta'ala tunjukkan kepada kamu apa yang kamu ingini, yang kamu suka. Musuh dah berundur, musuh dah lari, mu tak ikut arahan, tak dengar Rasulullah yang arah jangan tinggal bukit, tak dengar arahan ketua Abdullah bin Jur'an, tak dengar, pergi juga. Minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Sebahagian kamu ada orang yang mahukan dunia, sebahagian kamu ada orang yang mahukan akhirat. Tuhan tahu, aku tahu. Kalau kamu yang berjuang ni ada nak ke dunia, ada nak ke akhirat. Hari ni pun ada, tak boleh projek marah lalu. Tak boleh minta balok marah lalu. Tak boleh benda marah lalu, tak boleh dah ikut dah. Lari lalu. Ini Allah Ta'ala tahu. Minkum man yuridud dunya, kalangan kamu yang nak dunia. Wa minkum man yuridul akhirah, ada orang nak akhirat. Siapa pecah kepala tak berani. Pecah kepala tak boleh apa pun. Duit tak boleh, jawatan tak boleh, apa tak boleh, projek tak boleh, pecah kepala. Ini terus dengan perjuangan. Tuhan kata aku tahu. Minkum man yuridud dunya, ada orang nak dunia. Wa minkum man yuridul akhirah, ada orang nak akhirat. Orang nak akhirat ni mati dah, tak boleh apa dah, tak marah. Tak marah. Dia sebut dalam hadis, ada orang yang tak dikenali, kena duri dia cabut seorang, orang dah heran dia seorang.
Ikhlas kerana Allah Ta'ala. Orang ni paling dikasihi oleh Allah Ta'ala. Dia ikut dalam perjuangan. Dalam keadaan kaki ayam. Kena duri. Orang tak kenal siapa dia. Tak ada pakat langsung. Ini kasih oleh Allah Ta'ala. Berapa banyak orang yang Tuhan kasih kerana dia bersama dengan Islam. Summa sarafakum anhum liyabtaliyakum. Kemudian Allah Ta'ala ubahkan keadaan untuk menguji kamu. Apabila mereka meninggalkan Jabal Rumah, bukit yang strategik, Maksud Khalid bin Walid kafir lagi. Khalid bin Walid kita baca dalam hadis dulu tadi, dia masih kafir lagi. Khalid bin Walid ni dia mengawal tentera berkuda. Bila tengok bukit ditinggal, dia terus melajukan kudanya menawan bukit. Menawan bukit dan menyerang markah besar. Kemudian orang musyrikin pusing balik serang balas. Allah Ta'ala ubahkan keadaan liyabtaliyakum untuk menguji kamu. Allah Ta'ala nak uji kamu sebab kamu tak ikut arahan. Menyatakan sahabat-sahabat mempertahankan Nabi SAW, melindungi Nabi. Ada sahabat yang menadahkan belakangnya kena panah kerana selamatkan Nabi. Yang cedera jasadnya kan melindungi Nabi. Nabi berdarah, bukan kesak, jilat darah Nabi. Nabi katanya jilat. Nak jilat darah Nabi, nak ambil berkat. Nabi kata barang siapa yang darah aku bercampur dengan darah dia tak masuk neraka. Nabi kata. Ada sahabat yang begitu. Termasuk sahabat-sahabat perempuan Ummu Nusaibah radhiyallahu anha mencabut senjata melawan, melindungi Nabi. Allah Ta'ala uji kamu. Walaqad afa ankum. Allah Ta'ala memaafkan kamu. Wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin. Dan Allah mempunyai kurnia terhadap orang yang beriman. Mereka berjaya membunuh Sayyidina Hamzah, menyincang jasadnya Abdullah bin Jas dan lain-lain lagi, sehingga tak kena muka, dicincangnya. Setelah Nabi diberi perlindungan, Nabi dipukul kepalanya sehingga berdarah, dan sahabat berjaya menarik Nabi pergi ke teluk Bukit Uhud. Itu sa'iduna wa la talwuna ala ahadin war rasul yad'ukum fi ukhrakum. Ingatlah ketika berlakunya peristiwa serangan musuh yang sangat dahsyat. Itu sa'iduna wa la talwuna ala ahadin. Ketika kamu mendengar Nabi memanggil kamu, kamu dalam keadaan lari bertempiaran, tak paling kerana serangan yang sangat dahsyat. War rasul yad'ukum fi ukhrakum. Rasul memanggil kamu di belakang kamu, memanggil kamu, ilayya ibadallah, ana Rasulullah, man yakirru falahul jannah, kata Nabi. Ini aku, mari sini belaka. Mari sini belaka. Barang siapa yang datang meneruskan perjuangan, masuk surga, Nabi kata. Ada sahabat-sahabat yang terus mari bersama dengan Nabi, ikut arahan. Ikut arahan. Dalam keadaan yang kelang kabut, sebahagian lagi tak kawal dah. Fa asabakum ghamman bi ghaimin likai la tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum. Lalu Allah Ta'ala mengurniakan kepada kamu hasil kesedihan itu, kedukacaan itu, supaya kamu jangan bersedih sepanjang masa di atas apa yang menimpa kamu. Tak dapat rampasan perang Uhud itu, apa yang merugikan kamu, yang menyakitkan kamu, ada yang dapat luka. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah Ta'ala Maha mengetahui dengan apa yang kamu kerjakan. Sebahagiannya boleh dengar berita Nabi sudah wafat. Yang kata Nabi, pukul kepala, beritahu Muhammad, aku bunuh dah Muhammad. Boleh dengar Nabi sudah wafat, menyebabkan ada yang lemah semangat, lembek dengan Nabi wafat. Pusing balik ke Madinah. Balik ke Madinah. Jadi bingung. Satu rakyat itu masuk Sayyidina Uthman. Jadi mana dia orang lembu. Pusing juga. Balik Madinah. Di Madinah perempuan sedang menunggu sahabiat muslimat
menunggu begitu. Lalu beritahu Rasulullah dah mati. Orang perempuan tagung dengan batu. Kalau Rasulullah mati, balik semula. Mati dengan Rasulullah. Orang puang pula semangat. Lalu mereka pusing balik. Sebahagiannya yang tinggi semangat, kalau Rasulullah mati, kita mati dengan Rasulullah. Ada yang begitu. Mati. Anah bin An-Nadar bertempur sehingga lumak tubuh dia. Bertempur. Ada yang terus melawan, menentang musuh. Akhirnya mereka dapat mengawalkan keadaan. Pergi ke teluk Bukit Uhud, duduk atas bukit, musuh duduk bawah. Kaedah perang zaman dulu, bila duduk di atas, musuh bawah, musuh tak berani nak mari dah. Kerana orang duduk atas bukit ni lebih kuat. Dengan batu pun boleh. Musuh berhenti. Berhenti, terhenti. Mereka tak serang lagi. Lalu Abu Sufyan tanya, ada Muhammad? Muhammad hidup lagi ke? Nabi kata jangan. Jangan, diam. Abu Bakar hidup lagi? Nabi kata diam. Abu Sufyan kata, Umar hidup lagi? Umar kata hidup lagi. Kata Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dibaikkan sikit. Aku ada lagi. Abu Sufyan kata, Al-harbu sijal. Peperangan silih berganti. Yaumul lana wa yaumun alaina. Ada hari kami menang, ada hari kami kalah. Lalu Nabi suruh Sayyidina Umar kata, lasna sawa. Kita tak sama. Qatlana fil jannah wa qatlakum fil nar. Orang-orang kami yang mati dalam syurga, orang kamu yang mati dalam neraka. Sayyidina Umar kata, jawab. Jawab dengan penuh semangat. Maka musuh berundur. Summa anzal alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asa. Kemudian Allah Ta'ala tolongkan kepada kamu selepas sedih itu rasa mengantuk. Allah nak jadi musuh berundur. Mereka berhenti berehat. Masa berundur, sejarah kata masa berundur tu dan berhenti berehat, Allah Ta'ala jadikan mereka mengantuk. Jadi mengantuk. Ulama kata mengantuk dalam medan perang pertolongan Allah. Mengantuk tengah semayang syaitan. Biasanya dalam perang ni tak nak tidur, takut. Tiba-tiba mengantuk. Bila mengantuk tu menandakan pertolongan Allah. Dalam masa kita susah, kita ketakutan, tiba-tiba mengantuk. Sehingga Abu Talhah yang terlibat dalam perang Uhud mengatakan, dia pegang pedang. Pegang lucuk tangan pedang. Ambil pelok. Lucuk pelok, mengantuk. Sebab itu sekali, terlalu mengantuk. Abu Talhah ni ada cerita dia. Zaman Sayyidina Uthman, Abu Talhah ni dia sudah tua. Kening dia unduk dah kening. Nak tutup mata dah kening. Sayyidina Uthman nak tubuh tentera laut. Kuah tenaga. Lalu nak pergi daftar ratik dia. Padahal mata dia dah utuh dah. Dah turun dah mata ni. Nak pergi juga. Anak-anak dia kata jangan pergi, ayah tua dah rehat dah malah. Peceng dah rehat. Ayah biar kami orang muda-muda. Lalu dia marahkan anak dia nak dengar Tuhan kata infiru khifafan wa siqalan. Tuhan sebut dalam Quran, keluar berjuang tua dan muda, ringan dan berat, mudah dengar firman Allah Taala. Anak dia kata dah nak pergi sangat, marilah. Bawa dan dia ikutin tentera laut zaman Sayyidina Uthman. Abu Talhah ni sampai tengah laut mati. Tak biasa dengan laut, mati. Mati nak tahu dalam laut, mayat dia dah datang hati sahabat Nabi. Mereka terpaksa mencari pulau untuk nak kebumikan. Beberapa hari baru temu pula. Mayat dia tak terjejas. Tak terjejas mayat dia. Tak bau dah apa. Tuhan tunjukkan selalu. Ini Abu Talhah. Abu Talhah ni dalam perang ni menceritakan dia mengantuk sehingga pedang dia jatuh daripada tangan. Sampai begitu lagi. Wa ta'ifatun ka'ahammatuhum anfusuhum yadhunnuna billahi ghaira al-haqqi dhanna al-jahiliyah. Sebahagian daripada mereka yang lemah iman, khususnya orang munafik, yang berpura bersama dengan orang Islam, Tuhan masuk dalam hati mereka sangkaan-sangkaan jahiliyah. Yaquluna, mereka berkata, tubik suara mereka, hal lana min amri syai'un, adakah
kita dapat apa-apa daripada peperangan ni. Tengok, tak boleh apa-apa pun. Hasilnya, ramai kalangan kita mati. Kalau tak jadi perang, kita tak mati. Kalau tak tu, kita tak keluar tadi, tak mati. Tak duka. Qul innal amra kullahu lillah. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya semua urusan kepunyaan Allah. Hidup dan matinya kepunyaan Allah. Yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak. Mereka sembunyikan dalam diri mereka apa yang mereka tak lahirkan pada wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala tahu, Allah Taala derakan. Yaquluna, mereka berkata, "Lau kana lana amru syai'un ma qutilna hahuna." Kalau sekiranya kita tak keluar berperanglah, tak adalah orang kita yang mati dalam medan perang ni, kata mereka. Kalau sekiranya kita tak keluar, tak ada yang mati dalam medan perang, tak ada luka. Qul, katakan wahai Muhammad, "Lau kuntum fi buyutikum," kalau kamu duduk di rumah kamu sekalipun. La barzal ladzina alaihimul qatlu ila madajihim. Nasai Allah Taala jadikan mereka yang duduk di rumah pun keluar juga mati di sini. Mati adalah dengan izin Allah Taala, di sisi Allah Taala, di mana dia mati, kubur mana ditanam, Allah Taala berlaku. Allah Ta'ala tentukan duduk dalam rumah pun tubik daripada rumah, pergi ke tempat itu. Allah Ta'ala kata, wa yabtalillahu ma fi sudurikum. Allah Ta'ala nak uji apa yang ada dalam dada kamu. Wa liyumahhisa ma fi qulubikum. Allah Ta'ala nak bersihkan apa yang ada dalam hati-hati kamu. Tujuan Allah Ta'ala buat ini, Allah Ta'ala nak sucikan hati-hati kamu. Allah Ta'ala nak bersihkan mana dia orang munafik, mana dia tak munafik, mana yang ikhlas, mana yang tak ikhlas. Allah Ta'ala uji dengan perkara ini. Wallahu alimun bidzatis sudur. Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang ada dalam dada manusia. Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jama'an innama istazallahum asy-syaitanu bi ba'di ma kasabu. Sesungguhnya mereka yang berpaling lari pada hari bertemu dengan musuh di medan perang Uhud itu, mereka telah digelincirkan oleh syaitan dengan sebab kesalahan-kesalahan yang mereka buat. Dengan sebab mereka buat salah, kerja ke dunia, kerja ke benda, jadi penakut, menyebabkan mereka berundur, mereka lari. Wa laqad afallahu anhum. Sesungguhnya Allah telah memaafkan mereka. Mereka yang ada iman dalam diri dimaafkan oleh Allah. Dengan sebab itu Allah Ta'ala nak uji saja. Orang yang kuat iman mendapat pahala besar. Orang yang berdosa kerana undur tu diampun oleh Allah. Terima dia ada. Innallaha ghafurun halim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun, lembut terhadap hamba-hambanya. Wallahu a'lam.